Percubaan, 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 percubaan. Percubaan, salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis kombinasi intelektual kehakiman yang bervisi. Seterusnya, saudara dan saudari pemangkin kemajuan bangsa. Marilah sama-sama menghayati maudu syarahan saya yang bertajuk Celik Kewangan dalam kalangan remaja. Satu keperluan, bukan pilihan. Hadirin sekalian, adakah Anda tahu aliran kewangan Anda? Adakah Anda mengawalnya dengan baik? Adakah perbelanjaan Anda kini mengikut perancangan yang telah Anda tentukan? Jika Anda menjawab tidak bagi semua soalan di atas, Anda boleh dikategorikan sebagai buta kewangan. Oleh itu, belajarlah untuk menjadi celik kewangan. Celik kewangan berkait rapat dengan kebolehan seseorang individu untuk mengurus kewangannya dengan bijak dan berkesan. Sejajar dengan perubahan masa, remaja dilihat semakin terdedah kepada dunia perbelanjaan sama ada melalui pembelian secara fizikal atau secara dalam talian. Lantaran itu, remaja perlu menjadi seorang yang celik kewangan dan sudah tentu ada pendekatannya. Saya tampilkan 3 amalan bijak dalam menguruskan kewangan. Hadirin sekalian, apabila kita membicarakan aspek pengurusan kewangan, sudah pasti kita tidak dapat menolak peri pentingnya sikap berjimat cermat. Oleh sebab itu, remaja dituntut membudayakan amalan berbelanja secara berhemat. Remaja disarankan hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan. Elakkan membeli barang mengikut nafsu kerana ikut hati mati, ikut rasa binasa. Mereka juga tidak wajar terlalu mengikut tren atau gaya hidup mewah. Kedua, remaja perlu menetapkan bajet bulanan. Remaja perlu merancang perbelanjaan, kemudian merekod setiap perbelanjaan yang dibuat untuk melihat aliran kewangan. Mereka boleh menggunakan aplikasi bajet dalam telefon pintar untuk memantaunya dengan lebih mudah. Sesuaikanlah perbelanjaan dengan pendapatan dengan membuat senarai barang sebelum membeli, membandingkan harga dan mencari promosi. Ketiga, remaja wajar mengamalkan amalan menipan secara konsisten. Apabila menerima wang saku atau pendapatan, asikkan sebahagiannya untuk simpanan. Simpanlah dalam akaun berasingan yang sukar diakses untuk mengelakkan godaan berbelanja. Tetapkan peratusan untuk simpanan, misalnya 5% daripada pendapatan, walaupun nampak kecil. Tetapi jika dilakukan secara berterusan, amalan ini dapat membentuk disiplin kewangan dalam diri kita. Hadirin yang dikasihi, celik kewangan bukan sekadar teori, tetapi kemahiran yang amat penting untuk diperhatikan oleh remaja. Sesungguhnya remaja yang celik kewangan akan lebih bijak membuat pilihan dan tahu menilai keperluan berbanding kehendak. Oleh itu, para remaja, mulalah mengurus kewangan dari sekarang, bukannya esok. Didik diri agar bijak menguruskan kewangan demi masa depan yang terjamin. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta nombor MS42 dengan tajuk syarahan Panji Setia Anak Malaysia. Sila beri tepukan gemuruh.
percubaan, percubaan, percubaan. Salam Malaysia Madani penuh hormati. Terima kasih perancara majlis, sofakin berkarisma, dan hadirin yang diberkati. Siapa mampu terfikir butir-butir pasir dapat dicantumkan menjadi cangkir kecil yang termahal di dunia? Pada ukirnya tersimpan rahsia kasih si pengukir sebagai hadiah kepada Kaisar Cheng Hua 500 tahun dahulu lamanya. Kisah ini menjadi secangkir sejarah setianya hamba kepada raja dan negara. Mengisafi akan kisah tadi, dengarkanlah tajuk syarahan penuh perhikmah. Panji Setia, anak Malaysia. Hadirin, yang pertama, panji kesetiaan. Kesetiaan ialah ikrar taat setia kita sebagai bangsa merdeka terhadap tanah pusaka berdaulat. Bangsa merdeka itu setianya tidak mudah tergugah, namun punya jiwa yang teguh dan megah. Melangkah segera bersatu dengan penuh gagah. Enggan jiwa anak Malaysia Madani tersisih dan lemah. Dengan kesetiaanlah jiwa anak Pertiwi diajar erti menghargai negara kerana ada hidup setanah seladang, setia tidak berpantang, menolong tidak bersilang. Buktinya, kajian tahap patriotisme oleh Jabatan Penerangan Malaysia 2022 melibatkan 8,646 responden menjejak skor tinggi 4,59 mata. Sesungguhnya, kesetiaan yang bertunas bakal menguntung bakti kepada negara. Hadirin, yang kedua, panji perpaduan. Tertegaknya panji setia, maka berdirilah pula panji perpaduan. Perpaduan itu sebenarnya kesediaan untuk saling fahami dan menerima sesama kita waimah pelbagai bangsa dan budaya. Benar, adat hidup bermasyarakat duduk berdiri dalam muafakat agar panji perpaduan terus dipegang erat. Usah direntap dan disiat, maka anak Malaysia Madani perlu sedar hanya panji perpaduan yang menjadi kekuatan. Buktinya, kajian oleh Institut Kajian Dasar Ikram 2023, indikator hubungan etnik dan agama yang harmoni mencapai skor 6,93 sebagai tahap perpaduan yang stabil. Sesungguhnya, panji perpaduan inilah kubu kesetiaan anak-anak merdeka. Hadirin semua, kesimpulannya, panji kesetiaan dan panji perpaduan itu sebenarnya lambang hati dan jiwa anak Malaysia Madani dengan bakti maruah taat setia mengukir sejarah kepada tanah air tercinta. Percayalah, hari ini kita berdiri sebagai anak bangsa yang merdeka di atas tanah pusaka penuh berdaulat. Kerana kita yakin dan percaya bahawa Malaysia tanah tumpah tercinta. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta nombor MS43 dengan tajuk syarahan Kecerdasan Buatan atau AI, Pemangkin Kemajuan Negara. Sila beri tepukan gemuruh. Percobaan suara.
Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan segala apresiasi buat pengerusi majlis. Kombinasi intelektual kehakiman berisi, seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi negara. Bakat tak berpatah, tidak kenal maka tidak cinta. Oleh itu, marilah kita menghayati dan mendalami maksud syarahan saya pada hari ini, yaitu kecerdasan buatan atau AI pemangkin kemajuan negara. Kecerdasan buatan boleh ditakrifkan sebagai keupayaan komputer atau mesin untuk meniru cara manusia berfikir dan bertindak. Menariknya, teknologi ini tidak lagi hanya wujud dalam filem science fiction. Kini, teknologi ini menjadi realiti yang membantu manusia dalam berbagai bidang. Hadirin sekalian, pertama sekali, kecerdasan buatan membawa revolusi dalam dunia pendidikan. Dengan adanya kecerdasan buatan, pelajar boleh belajar dengan mengikut kemampuan pelajar. Contohnya, aplikasi seperti Duolingo atau Khan Academy boleh memberi latihan dengan mengikut kemampuan pelajar secara otomatis. Guru boleh mendapat bantuan untuk mengesan kelemahan murid dan merancang pengajaran dengan lebih berkesan. Kedua, dalam bidang perubatan, kecerdasan buatan mampu membantu doktor mengenal pasti penyakit lebih awal dan tepat. Sistem kecerdasan buatan boleh menganalisis keputusan ujian dan imej perubatan dalam masa yang singkat. Ini membantu rawatan diberi lebih cepat sekaligus menyelamatkan nyawa. Hadirin yang saya hormati, pernahkah Anda semua mendengar tentang aplikasi ChatGPT yang sering meniti di bibir masyarakat kini? Ya, ia merupakan salah satu kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan menjadikan urusan harian yang mudah dan pantas. Contohnya, aplikasi pembantu maya seperti Siri, Google Assistant, atau ChatGPT untuk membuat jarian, menulis tugasan, malah mengatur jadual harian kita. Kita tidak perlu lagi membuang masa, semuanya di hujung jari. Selain itu, kecerdasan buatan juga membuka peluang ekonomi dan pekerjaan baru. Syarikat-syarikat teknologi mencipta ribuan pekerjaan dalam pembangunan perisian, pengurusan data, dan reka bentuk sistem pintar. Keadaan ini membantu membina ekonomi yang maju dan mampan. Warga Dewan sekalian, dapat saya simpulkan di sini bahwa kecerdasan buatan bukanlah sekadar ciptaan teknologi yang biasa, tetapi merupakan alat luar biasa yang membantu manusia menjadi lebih cekap, bijak, dan proaktif. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta nomor MS44 dengan tajuk syarahan Budaya Lambang Jati Diri. Sila beri tepukan gemuruh. Percobaan. Budaya merupakan identiti sesuatu bangsa dan negara. Budaya mencerminkan nilai kepercayaan, adat resam, serta cara hidup yang diwarisi sejak turun-temurun. Jati diri pula merujuk kepada kepribadian dan identiti
yang membentuk keunikan sesuatu bangsa. Salam sejahtera dan salam pepadan buat yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan pada hakim yang elif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan syarahan bertajuk Budaya Lambang Jati Diri. Hadirin sekalian, budaya memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri masyarakat. Misalnya, budaya Melayu yang kaya dengan adat istiadat seperti adat perkahwinan, amalan gotong royong, dan kesantunan berbahasa. Semua ini menggambarkan nilai kesopanan, hormat menghormati, dan semangat perpaduan dalam masyarakat kita. Selain itu, seni dan warisan budaya juga menjadi lambang jati diri bangsa. Dengan adanya tarian tradisional seperti zapin, ngajat, dan Bharatanatyam bukan sekadar hiburan, tetapi turut mencerminkan warisan nenek moyang yang perlu dipelihara. Begitu juga dengan seni ukiran, batik, dan songket yang melambangkan kreativiti serta kehalusan seni masyarakat kita. Di samping itu, bahasa juga menjadi tunjang jati diri sesuatu bangsa. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah adat perpaduan yang menyatukan rakyat pelbagai kaum. Penggunaan bahasa yang betul dalam pertuturan dan penulisan menunjukkan kecintaan serta penghormatan kita terhadap warisan budaya bangsa. Hadirin yang dihormati, budaya kita kini berdepan dengan cabaran yang besar akibat pengaruh globalisasi. Budaya asing yang tidak selari dengan nilai kita semakin meresap masuk, menyebabkan generasi muda kurang mengenali budaya sendiri. Oleh itu, usaha harus dilakukan untuk memelihara budaya agar tidak ditelan zaman. Sebelum saya mengakhiri syarahan ini, renungilah kata-kata ini. Budaya bukan sekadar sejarah, tetapi nadi yang menghidupkan bangsa. Tanpa budaya, kita tiada identiti. Tanpa perpaduan, kita tiada kekuatan. Marilah kita bangga menjadi rakyat Malaysia, satu bangsa, pelbagai budaya. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta nombor MS45 dengan tajuk syarahan Bumi Semakin Tenang. Apakah peranan kita? Sila beri tepukan gemuruh. Percubaan. 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 Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani.
Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, perjumpaan. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang cekap menjalankan amanah, para guru yang dihormati, tetamu-tetamu jemputan, serta rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah Bumi Semakin Tenat, Apakah Peranan Kita? Hadirin sekalian, bumi yang kita dami ini kian menderita. Hutan ditebang rakus, sungai dicemari sisa toksik, dan udara dipenuhi asap berbahaya. Akibatnya, bencana alam seperti banjir dan jerebu berlaku saban tahun. Hal ini membuktikan bahawa alam semakin terancam. Kata orang, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Kerakusan segelintir pihak telah mengorbankan kesejahteraan seluruh isi bumi. Persoalannya, apakah peranan kita sebagai generasi muda? Hadirin yang budiman, marilah kita mulakan dengan perubahan paling asas. Amalkan gaya hidup lestari, kurangkan penggunaan plastik, jimatkan air dan elektrik, serta elakkan pembaziran sumber alam. Tindakan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa kesan besar. Benarlah pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Para hadirin yang saya muliakan, didiklah diri dan keluarga agar menghargai keindahan dan fungsi alam sekitar. Ajak rakan-rakan mengintai semula bahan buangan, menjaga kebersihan, dan menyertai program sekolah yang mesra alam. Seperti kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebongnya. Sidang Dewan yang dihormati, kita janganlah berpeluk tubuh. Turun padanglah bersama masyarakat. Libatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan alam seperti gotong royong, kempen kebersihan, dan program penanaman pokok. Dengan semangat kerjasama, kita mampu menyelamatkan bumi tercinta ini. Pepatah Melayu mengingatkan kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Akhir kata, renung-renungkanlah. Jika kita terus leka dan lalai, generasi akan datang bakal mewarisi bumi yang tandus dan tercemar. Kita tidak mahu dikenang sebagai generasi perusak, tetapi sebagai generasi penyelamat. Ingatlah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta MS46 dengan tajuk syarahan Nikmat Keamanan Tunjang Perpaduan di Malaysia. Sila beri tepukan gemuruh. Perjumpaan.
Percubaan. Percubaan. Sejambak kasih, sekalung budi yang mulia, Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Salam ukhuwah, salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Hadirin yang dihormati, mari kita selami dan mendalami sejenak. Adakah kita telah benar-benar memahami erti nikmat kebahagiaan sebenar? Ada orang berkata, mempunyai wang, kereta, rumah besar bak maligai, aset serta simpanan yang menggunung. Itulah kebahagiaan. Namun demikian, adakah itulah nikmat kebahagiaan sebenar yang kita inginkan? Justru itu, pada pagi yang berbahagia, saya akan menghalusi tajuk syarahan saya pada hari ini, yaitu nikmat keamanan tunjang perpaduan di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keamanan bermaksud tenang, damai dan tenteram, bebas daripada kacau bilau, peperangan, pergaduhan, bebas daripada gangguan yang tidak menyenangkan. Hadirin yang dikasihi, Malaysia ialah sebuah negara yang unik dan makmur. Walaupun penduduknya berbilang bangsa, agama, adat resam dan budaya, namun kita tetap mampu hidup aman di bawah satu bendera, yaitu jalur gemilang. Ramai pemimpin yang mengagumi keamanan dan kemajuan yang kita kecapi. Kejayaan demi kejayaan yang kita peroleh tidaklah datang layang dan tidaklah pula datang bergolek, melainkan hasil daripada kerjasama dan perpaduan pelbagai kaum di Malaysia. Bersyukurlah kerana kita dilahirkan di sebuah negara yang dikurniakan nikmat keamanan dan kedamaian. Hadirin sekalian, hari ini Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang aman di mata dunia. Namun, lautan mana yang tidak bergelora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Walaupun wujud segelintir pihak yang cuma mewujudkan suasana yang tidak harmoni, namun semuanya dimurnikan dengan semangat kekitaan. Tak tumbuh, tak penata, tak sungguh orang tak kata. Sekiranya rakyat negara ini tidak bersatu, dapatkah negara kita terus kekal hingga kini? Tepuk dada, tanyalah hati. Ayo, peliharalah dan jaga bumi Malaysia nan bertuah ini. Marilah kita satukan tekad kita agar menjadi satu bangsa yang cinta akan perpaduan dan keamanan, tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit, pangkat maupun darjat. Semai dan tanamkanlah penuh kemesraan. Nescaya akan tumbuh pohon perpaduan di bawah satu panji. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum bicara ternoktah di sini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi. Cantik bergaya, baju kebaya, manis terpakai, bagaikan ratu. Walaupun berlainan bangsa budaya, dengan muhibah kita bersatu. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta MS47 dengan tajuk syarahan Evolusi dan Rekayasa Bahasa Membina Ketamadunan Bangsa. Sila beri tepukan gemuruh. Percubaan suara. Percubaan suara. Yang berusaha
Tuan Pengerusi Majelis, Barisan Hakim yang adil lagi bijaksana. Selamat pagi dan salam Malaysia Badah ni. Sidang Dewan yang dimuliakan. Evolusi dan rekayasa bahasa membina ketamadunan bangsa. Inilah tajuk cerahan saya pada hari ini. Saudara dan saudari, Patani Darussalam adalah tamadun hebat kerajaan Melayu abad ke-13 sebagai pusat perdagangan maritim antarabangsa dan perkembangan Islam di Nusantara. Kini ia tinggal memori. Asalnya, pemikiran bahasa menjadi asbab keruntuhan Patani Darussalam memberi satu konklusi bahawa penjajaran kelangsungan ketamadunan bangsa dan permata pada bahasa bagaikan irama dan lagu umpama autan derning saling bertahun tidak boleh dipisahkan. Hadirin yang dihormati, bahasa Inggeris misalnya telah lama berevolusi bagi memacu kemajuan dunia barat. Berasal daripada dialek Anglo-Frisian yang berkembang semasa zaman penaklukan Viking dengan penghasilan puluhan ribu perkataan hasil adaptasi bahasa Sanskrit, Perancis, Sepanyol dan sebagainya. Nilai progresif bahasa ini membolehkan taklik pemikiran bidang ilmu yang baharu. Dalam kampus bahasa sehingga teknokrat ampuh membangunkan aspek fizik modernisasi rangkaian komunikasi rentas sempadan. Persoalannya, apakah rekayasa bahasa Melayu dalam dunia digital ini? Marilah kita singkat sejarah. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca daripada bahasa Istana Melaka yang berkembang dengan penggayaan kosakata, sintaksi dan laras bahasa sehingga menjadi bahasa diplomasi, perundingan dan perdagangan. Dan kini, bahasa Melayu progresif berevolusi dan berinteraksi dengan perkembangan teknologi. Buktinya, saban tahun Dewan Bahasa dan Pustaka menghasilkan beberapa istilah baru seperti tuna foto, swafoto, tidak akhir, emotikon, tular konotasi dan sebagainya, memenuhi tuntutan perubahan dan dunia siber. Terjemahan naskah-naskah agung dan kontemporari seperti Francis Fukuyama harus dipuji, disebarluas dan disambut baik kerana akar tunjang bahasa Melayu akan menuai hasil andai kita penduduknya setia mengguna. 3 aspek evolusi yang ditekankan. Bahasa perlu progresif dan liberal bagi mengadaptasi perubahan. Bahasa perlu fleksibel bagi membolehkan terjemahan. Bahasa perlu diperkaya dan inovatif. Hadirin sekalian, anakku, kutiplah surat-surat yang bertaburan sebelum ia terpadam. Penutur bahasa Melayuku, sekarang kita ambil semangat Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Takkan hilang jua bahasa Melayu di dunia ini. Citra yang kita harus akui, bahasa adalah nadi dan organ nafas kementerian bangsa di bumi yang bertuah ini. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta MS48 dengan tajuk sarahan Rukun Negara Amalan Hidup Rakyat Malaysia. Sila beri tepukan gemuruh. Percubaan, percubaan, percubaan.
Bahasa Melayu indah dan santun, megah-megah di pentas dunia. 10 jari kemas tersusun, mohon bicara tersusun kata. Terima kasih diucapkan kepada Dakwah Pimpinan Majlis, Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, semestinya penjaga masa yang setia dengan adiknya, guru-guru dan seterusnya rakan seperjalanan yang saya segani serta hormati sekalian. Selamat pagi dan salam apresiasi saya ucapkan. Berdirinya saya dengan penuh iltizam di atas pentas ini adalah untuk melontarkan wacana syarahan saya yang bertajuk Rukun Negara Amalan Hidup Rakyat Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum berbicara lanjut, saya mewatakkan dengan lebih jelas pendefinisian rukun negara. Rukun negara digubal setelah berlaku peristiwa rusuhan kaum pada tahun 13 Mei 1969. Hasil daripada perbincangan-perbincangan yang diadakan, maka hasillah rukun negara. Rukun negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 31 Ogos 1970. Hadirin sekalian, 5 perspektif hujah rukun negara saya bentangkan. Hijab syarahan ini saya buka dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpur. Ilmu tanpa agama itu buta. Nah, terbuktilah bahawa agama amat penting dalam kehidupan manusia. Agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Setiap agama menyeru kepada kebaikan. Pendengar yang penuh santun, hujah saya yang kedua di bawah lembayu kata kesetiaan kepada raja dan negara amat penting diamalkan bagi melahirkan rakyat yang taat setia kepada pemerintah dan negara. Rakyat yang bersemangat seperti ini yang akan memimpin negara kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Keluhuran perlembagaan adalah prinsip ketiga dalam rukun negara. Prinsip ini menekankan rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Kerana perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Hadirin dan hadirat, dengan itu beralih kita kepada hujah saya yang keempat berdasarkan prinsip kedaulatan undang-undang. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan masyarakat yang aman, stabil dan maju, sekaligus menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan lancar dan teratur tanpa kekacauan. Kesopanan dan kesusilaan adalah prinsip terakhir dalam rukun negara, selaras dengan hujah saya yang terakhir pada hari ini. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang yang bertujuan untuk membentuk rakyat yang bersopan santun dan bersusila. Hadirin yang berbisi, bulan air kerana membentuk, pura kata kerana mafakat, yang berat seperti pikul, yang ringan seperti jinjing. Inilah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan ada kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbinya rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkelas tinggi dan disegani di dunia. Sekian, terima kasih. Dipersilakan peserta MS49 dengan tajuk syarahan Transformasi Pendidikan Pembangkit Saintis Muda. Sila beri tepukan gemuruh. Percubaan.
Malaysia mana ni raja disantuni. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis.